Teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget, kanak-kanak bertindak mengikut perubahan keadaan persekitaran bermula selepas lahir sehingga mencapai tahap kematangan. Terdapat 4 peringkat perkembangan teori Piaget. Yang pertama, sensorimotor, iaitu sejak lahir sehingga 2 tahun. Yang kedua ialah praoperasi, iaitu berumur 2 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga ialah operasi konkret, iaitu berumur daripada 7 hingga 11 tahun. Dan peringkat yang terakhir ialah operasi formal, iaitu berumur 11 tahun dan ke atas. Proses perkembangan teori Piaget. Proses pertama ialah skema, iaitu menyusun pengetahuan yang sedia ada. Seterusnya, ia beradaptasi kepada asimilasi, iaitu menghubungkaitkan skema sedia ada dengan pengetahuan baharu. Seterusnya, ia beradaptasi kepada akumulasi, iaitu pengetahuan sedia ada tidak akan berfungsi dan perlu diubah. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, kanak-kanak membina dan menguasai kemahiran melalui interaksi sosial dari aktiviti sosio-budaya. Proses perkembangan teori Vygotsky ianya melibatkan 3 perkara, iaitu bahasa, zon perkembangan proksimal dan yang ketiga ialah bantuan perencah ataupun scaffolding. Seterusnya ialah implikasi teori Piaget ke atas pengajaran dan pembelajaran. Pada umur 2 hingga 7 tahun berlakunya praoperasi di mana arahan yang diberikan hendaklah pendek dan disertakan dengan contoh. Umpamanya arahan untuk jalankan sesuatu aktiviti senaman, guru perlu menggunakan ayat yang mudah, ringkas dan perlu memberikan demonstrasi secara sistematik. Pada umur 7 hingga 11 tahun berlakunya operasi konkret di mana guru perlu menggunakan contoh yang sesuai yang berkaitan dengan pengalaman murid. Ini untuk mengajar perkara yang lebih kompleks. Pada peringkat operasi formal iaitu pada umur 12 tahun ke atas, guru perlu menggunakan bahan yang konkret untuk ilustrasikan konsep yang lebih kompleks. Contohnya, menggunakan carta, pengalaman murid itu sendiri untuk permulaan pengajaran. Implikasi teori Vygotsky ke atas pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ialah penilaian perlu difokuskan untuk menentukan zon perkembangan proksimal setiap murid. Umpamanya, guru memberi latihan yang berbeza kesukaran untuk menentukan tahap bimbingan yang sepatutnya diberikan. Yang kedua ialah galakan bercakap sendiri, di mana guru mengawal dan menggalakkan murid untuk bercakap sendiri semasa menyelesaikan sesuatu masalah, di samping membimbing murid untuk merealisasikan idea semasa bercakap.